Setelah hari ini gereja memberikan sebuah tema yaitu pengampunan hati yang bebas dari kepahitan. 弟兄姐妹，今天早上的主题是饶恕一颗没有苦毒的心。 Bapak Ibu sekalian, pengampunan adalah satu kata yang sering kita dengar. 弟兄姐妹，饶恕这个词是我们常听 Namun 到 sekaligus 的， satu kata yang saya duga banyak orang salah paham, salah memaknai kata tersebut. 但是我相信很多人会误解这个词的含义。 Saudara pernah mendengar membaca kalimat ini? Forgive is to forget. Mengampuni berarti apa? Melupakan. 弟兄姐妹，是否曾经看过这个句子？就是饶恕就是忘记。 Apakah saudara setuju dengan kalimat ini? 弟兄姐妹是否赞同这个句子 Saya？ mendengar Anda mengatakan enak aja melupakan. 我们可能会说，怎么可能可以忘记呢？ Kalau orang dilukai itu sakitnya minta ampun. 如果一个人被伤害的话，肯定 Bagaimana 很 dengan 难去 mudah 忘 kita 记。 melupakannya? 我们怎能去忘记呢？ Orang setelah operasi, 一个人动手术以后， orang terkena pisau 一个人被刀刮伤以后， pasti luka. 肯定会受伤， Kemudian lukanya mengering, 然后伤就会 lukanya sembuh. 痊愈。 Apa yang muncul tersisa? 那剩下的是什么呢？ Itu namanya keloid. 那个就是会有一条，就是有伤疤， Ada bekas yang nggak mungkin hilang. 就是受伤以后会留下 Ini 疤 luka 痕。 secara fisik. Bagaimana kalau luka di dalam hati kita? 这是肉体上的伤痕。那我们如果心里受 Nah 伤，怎么办 pertanyaannya 呢？ apakah kemudian pengampunan itu melupakan luka yang tergores dalam jiwa kita? 那么饶恕是否去挽回那我们心里受伤的一 Setelah 切 banyak orang salah paham ketika memaknai kata pengampunan khususnya di dalam dunia kekristenan. 在基督教的世界里，有很多人就是误解这个饶恕这个词。 Itu sebabnya kita bersama-sama belajar apa yang Injil katakan tentang pengampunan. 所以我们今天要学习福音所说的饶恕。 Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama belajar dari Injil Matius pasal yang ke-18. Silakan Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya. Matius pasal yang ke-18, kita akan membaca ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. 我们将一起读马太福音第18章第21到35节。 Saudaraku, sebelum kita membaca ayat ini, yang izinkan saya akan memberikan sebuah background. 我们读经之前，我想给大家看一个背景。 Kalau kita melihat perikop atau kisah di atasnya, 如果我们看之前的经文， kita menemukan bahwa di sana Yesus sedang mengajar, yaitu bagaimana ketika ada orang Kristen, ada jemaat yang kemudian melakukan sebuah kesalahan. 我们可以看到在那里，耶稣正在教导，若有一个人犯罪或者犯错的时候， Bagaimana ketika ada seorang percaya, seorang jemaat kemudian melakukan sebuah dosa. 若有一个信徒犯罪的时候又如何？ Saudaraku, ada prinsip-prinsip sekaligus langkah-langkah konkret yang Yesus ajarkan di dalam kisah di atasnya. 有一个原则或者就是实际的步骤，就是像耶稣所教导的。 Nah, setelah bicara itu, kemudian Petrus langsung melontarkan satu pertanyaan. 耶稣讲完以后，彼得就问了一句话， Itulah dicatat di dalam ayat ke-21. 这就是在21节里面 Demikian 的。 saya membacakan ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? 第21节，那时彼得近前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到7次可以吗？” Saudara perhatikan baik-baik pertanyaan Petrus ini. 请弟兄姐妹仔细看彼得所问的： Sampai berapa kali? 当饶恕他几次 Wah, 呢？ menarik sekali. Petrus nggak tanya, Tuhan, haruskah saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 在这里很有趣，因为彼得没有问耶稣说：“我应当饶恕这个人吗？” Artinya Petrus tahu pengampunan itu sesuatu yang harus dikerjakan. 这意味着彼得
真正的明白，他应该行这个饶恕。 Maka dia tanya, kalaupun saya mengampuni orang yang bersalah, sampai berapa kali? 所以因此他问：当我饶恕一个人的话，我应当饶恕他几次呢？ Anda perhatikan kata kedua yang saya lingkari, 请注意看我所 yaitu kata 所圈起来的字， saudaraku. 就是我弟兄。 Siapa saudaraku itu? 谁是我弟兄呢？ Jelas, itu adalah bukan orang asing. 当然不是外人， Itu adalah orang yang dekat dengan kita. 是亲近我们的 Orang 人， yang kita kenal. 是我们认识的 Orang 人， yang berada bersama-sama di sekitar hidup kita. 是接近我们在我们生活里面的人。 Mungkin dia adalah keluarga, 也许是家 suamimu, 人、 istrimu, 丈夫、妻子、 anakmu, orang tuamu, 儿女或者父母亲， sahabat kita, 我们的 rekan bisnis kita, 朋友，我们的termasuk orang-orang yang ada di Opan. dalam gereja. 包括在教会里面的人。 Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya. 弟兄姐妹，请允许我 Menurut 问： saudara, mana yang lebih sulit? Mengampuni orang yang sangat-sangat kita kenal atau mengampuni orang yang kita nggak kenal? 哪一个比较难？让我们饶恕我们认识的人，还是饶恕我们完全不认识的人？ Mana lebih sulit, saudara? 哪一个比较难？ Satu kali Anda bawa mobil, 有一次你驾车， tiba-tiba mobil samping yang kita nggak kenal siapa dia, nyerempet, nyenggol, entah sengaja, entah nggak sengaja. 突然我们旁边的汽车撞到了我们的车， Orang itu bertanggung jawab, dia turun. 故意还是不故意？但是那个人 Langsung 他 dia minta 下车， maaf kepada kita. 然后向我们道歉， Sambil keluarkan sapejeng, ini tolong untuk biaya klaim asuransi. 并把30万钱堆给我们，让我们去修我们的汽车。 Saya percaya, saya menduga Anda pasti dengan mudah memaafkan. Setuju? 我相信我们可以很快的去饶恕那个人。 Saudara bayangkan, 弟兄姐妹，请想象 partner bisnis kita 我们的生意伙伴 yang selalu bekerja sama dengan kita. 和我们合作的人， Barangkali kita meeting 1 minggu 2, 3 kali dengan orang itu. 我们可能一个星期和那个人会开2、3 Kemudian orang 次 itu 会， main belakang. 但是他在我们背后做了 Dia 不善 seperti 的事。 benalu, seperti parasit yang kemudian menghisap dan memberikan kerugian besar di dalam bisnis itu. 他好像在吸我们的血，就是让我们损失很大的金钱。 Saudara bayangkan, seorang wanita, seorang istri 弟兄姐妹可以想象 yang 一个妻 kemudian 子 dilukai hatinya oleh suaminya 被她的丈夫伤害 berkali-kali, saudara. 很多次。 Pertanyaan saya, 我的问题， mudahkah memberikan pengampunan kepada orang seperti itu? 可以很轻易的饶恕那样的人吗？ Saudaraku, itulah pertanyaan Petrus. 弟兄姐妹，这就是彼得的 Dia 问题。 tanya, berapa kali aku mengampuni saudaraku? 他问我应当饶恕我的弟兄几次呢？ Saudara, kalau orang asing, barangkali kita nggak mungkin ketemu lagi dengan dia, bukan? 弟兄姐妹，若是陌生人，我们可能不会再遇见他了。 Nyenggol mobil cuma hari ini saja, besok belum tentu jumpa dengan dia. 他的车碰撞我们的车，我们可能明天后 Tapi 天都不 ketika itu 会再 adalah orang 遇 yang 见他。 dekat dengan kita, 但是亲近于我们的 orang 人 yang，satu rumah dengan kita. 和我们住在同一个屋檐里 Bayangkan 的 seorang 人， suami yang kemudian hari ini melukai hati istrinya oleh karena kekasaran kata-katanya. 一个丈夫如果伤害到他的妻子， Suami mengatakan, Honey, sorry ya. 他说对妻子说对不起。 Pertanyaan besok, dijaminkah suaminya akan kebal dari kata-kata kasar? 那是否他隔天就不会再说 Muncul 不好的 kekasaran 话 lagi. 语，可能还会出这个暴 Datang, 行， Honey, sorry. 然后再说妻子对不起。 Pertanyaannya bagaimana dengan minggu depan? 那之后会怎么样呢？ Dengan bulan depan, 哦， tahun depan, 下个月、明年会怎么样？ berapa kali luka yang diterima oleh istri itu? 那妻子所遭受到的伤害会有多少次呢？ Perhatikan kata ketiga yang selingkari, 那么我们再看第3的词语， yaitu kata sampai 7 kali kah? 到7次可以吗？ Saudaraku, kata 7 kali ini mempunyai banyak tafsiran.
弟兄姐妹，这个7次这个词 Ada yang 有很 mengatakan 多 ini 解 artinya 释 Petrus 解释。 mempunyai standar yang tinggi. 这里有人说，这表示彼得有很高 Biasanya 的。 orang kalau berbuat salah, kemudian kita memberikan toleransi, biasanya maksimal berapa kali, saudaraku? Katakan seorang karyawan berbuat salah, keluar SP 1, kemudian SP 2, paling banyak SP berapa? 3. 给当一个人犯了很多次的错的时候，比如说一个员工他犯了一次错，可能公司会给他第一次的警告书，然后第2次、第3次，最多也是3次而已。 Saudara Petrus bukan memberikan 3 SP. Berapa, saudaraku? 7 kali, saudaraku. Waduh, ini hebat Petrus ini, saudaraku. 弟兄姐妹，彼得所给的不只是3次，但是7次。 Pertanyaannya, itukah artinya? 问题是，那就是所谓的到 Mungkin 7 iya, 次吗？ mungkin iya. 可能是。 Tapi izinkanlah saya menafsirkan kata 7 kali itu dengan pengertian yaitu apa? Sesuatu yang countable. Sesuatu yang bisa dihitung. Sesuatu yang bisa terukur. 请允许我解释这个词，就是7次这个词可能就是一个可以测量、可以计算的。 Saudara, dalam 1 minggu ada yang namanya 7 hari. 一天内有7天， Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa dihitung. 所以一周内有7天，所以星期1到星期天我 Ada 们可以 berapa 计算的。 warna di dalam pelangi? 那么彩虹中有几个彩色？ Bisa dihitung semuanya, saudara. 有7种色彩， Kita bisa sebutkan satu demi satu. 我们可以一个一个的说出来。 Dalam konteks Injil Matius, Yesus pernah memberikan makan kepada 4.000 orang. Dengan apa? Dengan 7 ketul roti. 在 Bisa dihitung angka 7 itu, saudara. 所以在马太福音里面也是说，耶稣给4000人吃，所以这里他所谓的数字就是可以计算的。 Maka bagi Petrus, pengampunan adalah apa? Sesuatu yang bisa dihitung. 所以对于彼得来说，饶恕就是一个可以计算、可以测量 Sesuatu yang 的事， countable. Sesuatu yang ada batasnya. 所以是一个可以计算、可以测量、有限制量的。 Inilah konsep Petrus. 这就是彼得的思想。 Kita teruskan pembacaan kita. 我们继续我们 Apa 的经 jawaban 文。 Yesus terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh murid tadi? 那耶稣怎么回答彼得呢？ Ayat ke-22 mengatakan Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 22节，耶稣说：“我对你说，不是到7次，乃是到70个7次。” Terjemahan lain mengatakan 77 kali. Karena bahasa asingnya itu agak samar-samar, sulit diterka yang mana yang akurat. Jadi ada 2 pilihan, 77 kali atau 70 kali 7 kali. 其他的翻译有7次70，7次70或者70个7次，有2种选择都可 Saudaraku, 以， apapun terjemahannya. 任何翻译都可以。 Izinkan saya mengatakan kalimat seperti ini. 请允许我说， Jikalau Petrus memaknai pengampunan, sesuatu yang countable, sesuatu yang bisa dihitung, ada batasnya, ada limitasinya. 若彼 Bagi Yesus, pengampunan itu sesuatu yang tidak bisa dihitung. 若对于彼得来说，饶恕是可以计算测量的，那么对于耶稣来说，饶恕是不可测量、不可计算的。 Pengampunan itu seperti gunung yang tidak terukur. 饶恕就是我们不可测量的 Semakin 山 kita mendekati gunung itu, semakin besar, tidak tergapai oleh tangan kita. 我们越走进山的话，那么我们就可以看到山是那么大。 Saudaraku, pengampunan itu melampaui hitungan matematis. 所以饶恕不可以像数学可以计算， Pengampunan itu tanpa batas. 饶恕是无限量的。 Saudara, inilah yang Injil ajarkan tentang pengampunan. 弟兄姐妹，这就是福音所教导的饶恕。 Sementara Anda mendengar uraian-uraian ini mungkin sudah berkata, ya teori ini bagus sih, bagus. 当我们看这段经文的话，我们可能可以说 Tapi 这是 siapa 很 yang 好 bisa 的事， apply? 但是有谁可以引 Kalau 用 Anda seorang 它？ wanita yang dilukai berkali-kali, kemudian Anda mendengar khotbah ini, jadi saya harus mengampuni berapa kali? Tanpa batas kah?
Wah, enak sekali. 若有一位女人很多次受到伤害，那她可能会说：“我要饶恕到几次呢？” Saya mau katakan dengan jujur kepada saudara, 我要实话的告诉弟兄姐妹们， saya setuju dengan Anda. 我同意你们的想法， Saya sepakat dengan saudara. 我同意弟兄姐妹 Saya mau 们的 katakan 看法。 Pengampunan itu impossible. 我要说的是，饶恕是不可能的事， Forgiveness is so unfair. 饶恕是不公平的， Tidak adil, saudaraku. 不公平。 Itulah pengampunan yang Injil ajarkan. 这就是福音里面所谓的饶恕。 Saya percaya bahwa di luar Injil, tidak satupun manusia mampu melakukan pengampunan yang impossible dan unfair itu. 我相信在福音以外，人类不可能去饶恕。 Setelah Yesus memberikan jawaban yang aneh, 当耶稣用就是不合理的 satu konsep yang 答案回答 impossible, 以后，就是好像不可能的 satu penjelasan 看 yang 法， unfair bagi para pendengarnya. 对他听众们不公平的解释。 Kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan. 然后耶稣就给了一个比喻。 Saya mau membaca dengan cepat karena waktunya sudah selesai. Saya mau baca dengan cepat ayat 23 dan di bawahnya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang, perhatikan, 10.000 talenta. Lingkari kata 10.000 talenta. Baca 24 saja. 对，才算的时候，有人带了一个欠1000万银子的来，1000万银子。 Izinkan saya menjelaskan, seperti apa sih 10.000 talenta itu? 请允许我解释，1000万银子是多少呢？ Saudaraku, Yesus sengaja menyebutkan angka yang sangat besar. 弟兄姐妹，耶稣故意的说出了很大的数字， Ini bukan 10.000 rupiah. 这不是1万吨， Ini bukan 10.000 US dollar. 这 No, 这也不是美金1万， bukan saudaraku. 不是。 10.000 itu angka yang memperlihatkan sesuatu yang sangat besar sekali. 这里的1000万银子指的是非常大的金额。 Saudara mau tahu berapa besar sih angka yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu? 弟兄姐妹，想要知道耶稣所说的数字是 Saya 有 kasih 多 Anda 大吗？ perhitungan, kalkulasi supaya punya gambaran. 我给弟兄姐妹看一个 Satu 画像， talenta. 1000万 Itu kira-kira 一 sama 个银 dengan 子等于 sama dengan upah orang bekerja selama 20 tahun. 就是等于一个人工作20年的 Satu 金额 talenta 就是一个银子。 Orang ini berhutang berapa? 10.000 talenta. 那这个人欠了多少呢？ Maka 1000万银 10.000 子。 dikalikan 20. Berapa itu? 那1000万 200.000 tahun. 1000万orang 乘以 bekerja 20年等于20万年， Artinya apa? Satu angka yang besar banget, sangat besar, saudaraku. 这意味着非常大的数字。 Yesus sengaja memunculkan kata yang sangat besar sekali. 耶稣故意使用了非常大的数字。 Nah pertanyaannya apakah mungkin seseorang kemudian membayar hutang yang sedemikian besar? 那问题是，一个人是否能够还清那么大的金额的债？ Ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, perhatikan, tidak mampu melunaskan, wajar. Siapa orang bisa mempunyai kemampuan membayar hutang yang sedemikian besar? Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya. Wow, bukan cuma rumahnya dijual, hartanya diambil, anak istrinya pun dijual. Dikatakan apa? Tetap nggak bisa membayar hutang yang tak terbayarkan itu. 25节，因为他没有什么什么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女并一切所有的都卖了偿还。 Saya simpulkan dengan satu kalimat, hutang yang tidak terbayarkan. 所以无法偿还的债额。 Ayat 26 dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah si raja besar itu, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Pertanyaannya, mungkin nggak? Nggak mungkin. 26节，那仆人就俯伏拜他说：“主啊，
宽容我，将来我都要还清，有可能吗27 ini solusinya. ？27节就是解 Lalu 决法。 tergeraklah hati raja itu oleh, perhatikan kata-kata ini, belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. 27节，那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。 Setelah lihat adegan ini, scene ini Anda lihat. 我们看这个情节， Hamba itu minta waktu, kasih waktu ya. 这个仆人邀请了这个就是宽恕的，就 Tapi 是时 Tuan 间， raja itu memberikan apa? Pembebasan. 但是这个主人却免了他的 Hamba 债。 ini minta apa? Minta sabar ya bos, sabar ya raja. 这 Tapi 个 raja 仆 memberikan apa? Belas kasihan. 这个主人要求他的主人的耐心，但是这个主人却给了他慈心。 Saudaraku, belas kasihan adalah kata yang sangat penting sekali, saudara. 弟兄姐妹，慈心这个词是非常重要 Belas 的， kasihanlah yang membuat hutang yang tak terbayarkan itu menjadi lunas. 就是因为慈心让这个无法偿还的债还清了。 Kita teruskan ayat 28 dengan cepat sampai ayat 35. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang dengan dirinya 100 dinar. Perhatikan ya, 100 dinar. Ia menangkap, ia mencekik kawannya, katanya, bayar hutang. Saya baca teruskan ya, nanti baru terakhir di Mandarinnya, kita lompat ayat di bawahnya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Anda lihat, kata-kata yang sama dengan yang dirinya ucapkan kepada raja besar itu. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya itu. 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33. Mari semua membaca ini. 1, 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. 33 Mandarin. 第33节，你不应当连续你的同伴，像我连续你吗？ Saya baca 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo. Sampai ia melunaskan seluruh hutang yang tak terbayarkan itu. 35. Semua membaca 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. 第35节，你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。 Apa kesan saudara? 那 Dengan hamba yang menerima pengampunan yang besar itu. 那弟兄姐妹对这个接受连续的仆人有什么样的看法呢？ Apa kesan saudara? 弟兄姐妹有什么看法呢？ Jahat? Jahat banget. 不好吗？非常不好。 Sadis. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak Anda lihat perbandingan sekali lagi. Tadi ada angka 100 dinar. Berapa besar sih itu? 弟兄姐妹，我再邀请弟兄姐妹再看一个这个相对的，就是10两银子 Dia 有多 hutang 大？ 10.000 talenta, temannya hutang 100 dinar. 这个仆人欠的是1000万 Saya 银 sudah 子。 jelaskan di atas, 10.000 talenta itu sama dengan 200.000 tahun. Saya ganti menjadi hari, itu kira-kira orang Yahudi bekerja 1 tahun itu mungkin 300 hari, bukan 365. Karena ada hari liburnya banyak banget. Saya sederhanakan, 10.000 talenta sama dengan 60 juta hari orang bekerja. Sementara temannya hutang berapa? 100 hari kerja. 所以这个仆人欠的就是60万天的工作天，但是他的同伴欠的只有100天。 Anda lihat perbandingannya?
弟兄姐妹可以看到他 Saya 的 tidak mengatakan bahwa 100 对比 dinar 吗？ itu kecil. Tidak saudara, tidak kecil 我 itu. 并没有说10两银子是少数， Tapi nggak sebanding dengan hutang yang tidak terbayarkan itu loh. 但是不能跟那个无法偿还的很大的数字的债相比。 Jumlah yang nggak bisa dihitung dengan jumlah yang bisa dihitung. 不可计算的数字和可计算的数字。 Saudaraku, pesan apa Yesus mau sampaikan melalui perumpamaan ini? 弟兄姐妹，耶稣通过这个比喻，想要告诉我们什么呢？ Perhatikan kata-kata di atas ini. Yesus sengaja memakai the biggest numbers, 10.000. Ini bukan sekedar angka, tapi angka yang besar sekali. The biggest numbers, Yesus munculkan. Kedua, dia memakai apa? The biggest currency amount. Kalau kita boleh artikan talenta itu adalah jumlah mata uang. Atau saya pakai istilah lain. Adalah ukuran yang paling besar. Sederhananya. Yang paling besar. Yesus pakai, Yesus munculkan. Untuk apa tujuannya? Satu, memperlihatkan ketidakmampuan manusia secara absolut membayar hutang dosa. 弟兄姐妹，耶稣故意使用最大的数字，还有最大的货币数额来表明什么？来表明我们人类绝对无法偿还的债。 Petrus tanya, berapa kali ya kalau orang bersalah pada saya ampuni dia? 彼得问耶稣说：“如果有弟兄得罪我的话，我应当几次饶恕他呢？” Yesus jawab, Petrus, kesalahanmu di mata Tuhan terlalu besar. Kesalahanmu seperti apa? 10.000 talenta. Kamu punya hutang yang sampai mati pun tidak mungkin kamu lunaskan. 耶稣对彼得说：“彼得，你在上帝面前有非常大的数字的罪债，是你这时都无法还清的债。” Paulus berkata dalam surat Efesus, kamu dahulu mati. Garis bawah kata mati. Kamu dahulu mati. Mati karena apa? Karena pelanggaranmu, karena dosa-dosamu. 在以弗所书里面说：“然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候， Kita tidak mampu keluar dari belenggu dosa. 我们无法走出罪 Kita 的 nggak bisa 捆绑， menyelesaikan masalah dosa. 我们不可能解决罪的 Kita 问 tidak 题， mampu membayar hutang yang tidak terbayarkan itu. 我们无法还清我们的罪债。 Tetapi Paulus melanjutkan kalimatnya di dalam surat Efesus itu. Apa yang Paulus katakan? Sama-sama membaca dengan suara paling keras. 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan. Saya ulang. Di awal Paulus mengatakan. Kamu mati. Sekarang apa? Hidup. Siapa yang menghidupkan hidup? Bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. 以弗所书2章第4到第5节，然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。 Saudaraku, hutang yang tak terbayarkan itu sekarang telah dibayar lunas oleh siapa? Oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. 弟兄姐妹，我们无法还清的罪债，现在已经被耶稣基督还清了，因为他替我们死在十字架上。 Saya akan mendaratkan khotbah ini di dalam 3 poin. 我将结束今天的道，用3个重点来结束。 Bagaimanakah kita bisa melepaskan pengampunan yang impossible, pengampunan yang so unfair itu? 我们如何去就是释放那不公平、不可能的饶恕？ Yang pertama, 第一， ingatlah, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. 请切记，我们已经领受了上帝的饶恕。 Saudaraku, dosa kita itu dosa yang tak terampuni. 弟兄姐妹，我们 Sorry, 的 dosa yang tidak bisa dilukiskan dengan bahasa manusia. Terlalu besar, saudaraku. 弟兄姐妹，我们所犯的罪是无法用言语形容出来的，因为太大了。 Tadi kita nyanyi satu lagu. Yesus bayar semua.
这首歌《耶稣还清我的罪 Yesus 债》。 bayar semua. Apa yang dibayar? Hutang dosaku. Dosa yang tidak terbayarkan itu dibayar lunas oleh siapa? Kristus di atas kayu salib, saudaraku. 耶稣所还清的就是我们的罪债，他在十字架上为我们死，还清我们的债。 Itu sebabnya setelah engkau menerima pengampunan yang besar itu. 因此，当我们领受了上帝的宽恕以后， Perhatikan kata-kata C.S. Lewis. Dia mengatakan kalimat to be a Christian. Saya terjemahkan dengan bebas. Menjadi Kristen berarti apa? To forgive. Engkau mengampuni. The inexcusable. Mengampuni kesalahan yang tak termaafkan. Sebab Tuhan sudah mengampuni kesalahan yang tak termaafkan yang ada di dalam diri kita. C.S. Lewis 这样说：作为一个基督徒，意味着去饶恕那不可饶恕的事，因为上帝已经饶恕在我们身上不可饶恕的事。 Saudara ingatlah, kesalahanmu itu 10.000 talenta. Kamu bekerja sampai mati pun tidak mungkin melunaskan hutang itu, saudara. 弟兄姐妹，请切记，我们的罪债是1000万银子，是我们永远都不能还清的。 Kesalahanmu adalah kesalahan yang tak termaafkan di mata Tuhan. 在神的眼中，我们的罪债是不可能还清的。 Ada satu orang, katakanlah seorang pengembara. 有一个流浪者， Ketika ia tiba di satu tempat, kemudian ia mendapati bahwa ternyata dalam tubuhnya ditempelin itu namanya binatang lintah. Sudah tahu lintah? Binatang yang menghisap darah. Wah, banyak itu lintah nempel, menghisap, nyedot darah dalam tubuh orang laki-laki ini. 当他到了一个地方，他发现他身上就是有很多吸血的那个动物，吸了他很多的血。 Secara spontan laki-laki itu kemudian ingin mencabut, melepasin lintah yang nempel dalam tubuhnya. 这个男子就把那些动物从他身上取 Seseorang 出来，拔 mengatakan, 出来。 stop, jangan lakukan itu. 另外就是有人对他说， Itu 你要停下来， membahayakan nyawamu. 那个会危害你的生命。 Mandilah dengan air hangat 你用热水洗澡， yang dicampur dengan ramuan 用一些 tertentu, 配料一起洗， maka lintah-lintah itu akan lepas dengan sendirinya. 那些吸血的动物就会很自然的脱掉，就是掉下来。 Saudaraku, setiap luka yang tidak bisa kita maafkan 弟兄 itu seperti binatang lintah yang menghisap darah kehidupanmu. 弟兄姐妹，我们无法释放的饶恕，就像那些吸血动物吸我们的血的动物。 Jangan berusaha, saya mau mengampuni, saya mau berusaha, saya cabut lintah. Jangan, saudaraku. Hanya satu-satunya cara. 我们 Biarkan engkau mandi dan tenggelam di dalam belas kasihan Tuhan yang mengampuni. Engkau terima pengampunannya. Engkau dipenuhi dengan belas kasihannya. Disitulah engkau mampu melepaskan pengampunan tersebut. 我们不用使力的把那些吸血的动物从我们身上去掉，但是我们要尽在神的大爱中，让我们可以释放出饶恕。 Ada satu kalimat saya belum sempat ketik. Saya baru muncul di mimbar ini, satu kata-kata. Anda boleh catat baik-baik. Kalau ada yang berbaik hati boleh bantu saya di poin 1 ini. Kalimatnya ngomong begini. Janganlah berfokus kepada kesalahan orang lain yang tak termaafkan. Tapi berfokuslah pada pengampunan Tuhan atas kesalahan kita yang tak termaafkan. Bisa ingat? Saya ulang. Jangan fokus kepada kesalahan orang lain yang tak termaafkan. Kamu katakan dosamu besar. Kamu melukai saya. Kamu merugikan saya berpuluh-puluh tahun. Jangan fokus kepada kesalahan orang lain yang tak termaafkan. Berfokuslah kepada pengampunan Tuhan atas dirimu, kesalahanmu yang tak termaafkan itu. 所以我们不要专注于我们在别人身上无法原谅的事，但是我们要专注于上帝已经宽恕我们身上一切罪恶的事。 Yang kedua,
Kalau pertama kita ingat pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, ingatlah kita sedang melewati proses dari Tuhan. 第二就是请切记，我们正在经历上帝赋予的进程。 Saudara, saya tahu betul ada orang-orang tertentu yang di dalam perjalanan hidupnya dia terlalu luka terlalu dalam. 我知道有一些人，他经历了很大的伤害。 Seorang wanita, seorang istri yang dilukai berkali-kali, dikhianati oleh suaminya. Saya kira hampir mustahil dia melepaskan pengampunan. Saya tahu itu, saudara. 一位妻子，若她收到她丈夫的背叛，很多次，我相信她很难去释放饶 Itu 恕。 berarti saudara sedang berada dalam proses panjang. 这表示弟兄姐妹正在经历很长的过程。 Saudara, barangkali di titik inilah engkau membutuhkan seorang sahabat rohani. 可能就是在这个时候，我们需要属灵的朋友， Seorang yang bisa mendampingi engkau melewati proses yang melelahkan itu. 一个可以陪伴我们过着这个漫长的过 Bahkan 程。 mungkin barangkali saudara perlu mengampuni dari kejauhan. 甚至我们可能应该从远处去释放我们的饶恕。 Artinya mungkin kita nggak perlu lihat wajah orang itu, nggak sanggup melihatnya. Tapi dari kejauhan, dengan anugerah Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan, engkau melepaskan pengampunan. 这就是我们不必面对面去饶恕、去原谅这个人，但是我们以上帝的怜悯去饶恕这个人。 Tapi percayalah, proses akan menghasilkan progres. 但是我们要相信，过程会就是会生出进展。 Yang ketiga, Di san- ingatlah kita memiliki sukacita dari Tuhan. 切记，我们拥有上帝的喜乐。 Yang pertama kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kedua ada proses dari Tuhan. Ketiga ada sukacita yang ada dalam diri kita, saudaraku. 第一，我们接受了上帝的饶恕；第二，我们经历了上帝赋予的过程；第三，我 Saya 们 pernah 有 membaca sebuah 上帝的喜 tulisan 乐。 yang kira-kira bunyinya begini, mengampuni, to forgive is to set a prisoner free. Mengampuni berarti apa? Saudara membebaskan seseorang dari penjara, orang dalam tahanan, orang terkurung, Anda bebaskan dia. And then Anda terkejut, siapa yang Anda bebaskan itu? Ternyata dirimu sendiri. 我曾经读过这句话，就是宽恕就是释放一个囚犯，然后你发现那个囚犯就是你自己。 Ketika kita melepaskan pengampunan, detik itu engkau menjadi orang yang merdeka. 当我们释放宽恕， Orang yang 同时我们 Kita 就成为 terbebas dari 自由 penjara 人。 kebencian. 我们从就是厌恶的牢里 Kita 逃出来 terlepas dari penjara kepahitan yang mengungkung hidup kita. 我们从苦毒的监牢里 Di 释放出来。 sanalah sukacita memenuhi hati kita. 就在同时，喜乐充满了我们的心。 Saya tutup khotbah ini dengan sebuah kalimat. 我用一句话来结束今 Joy 天 and 的道： sorrow, sukacita dan penderitaan selalu seringkali hidup berdampingan. Hari ini bukankah kita semua dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, bukan? Bisnis semakin lesu, banyak orang menderita, banyak orang sulit. Tetapi ketika orang Kristen dia mau melihat Kristus di dalam krisis itu, hatimu penuh dengan sukacita. Artinya apa? Joy and sorrow bersama-sama hadir dalam hidup kita. Tetapi, but, kata tulisan ini, joy and bitterness cannot. 喜乐和悲伤常常并存。我们现在可能遇到了重重的困难，但是有了基督的喜乐，我们可以面对一切。然后，但是喜乐与苦毒却不能并存。 Jangan biarkan kepahitan, luka dalam hatimu merampas sukacita yang Tuhan tinggalkan dalam hidup kita. 不要让苦毒或者我们心里所受过的伤害夺走了上帝赐给我们的喜乐。 Mari sama-sama kita mohon anugerah Tuhan. 我们恳求神的恩典， Tenggelamlah dalam hidupmu bersama dengan belas kasihan Tuhan.
让我们全进于神的怜悯， maka kita mampu memenuhi perintah yang impossible, yang unfair itu. 让我们就可以释放出那不可能做到的宽恕。 Sama-sama kita berdoa. 我们低头祷告。